Halo, Assalamualaikum. Oh, lampu tak nyala lagi. Ya, tekan lampu dulu. Okey, Assalamualaikum. Baru terang. Okey, macam tu juga kita punya FPL Game Week ke-12 ni. Banyak benda lagi yang kita nak cerita. Okey, tapi aku singkatkan lah. Okey, sebelum aku mulakan untuk aku punya prediction minggu ni, minggu ke-12, dan aku ucapkan dulu terima kasih pada korang yang dah tengok video ni, tengok kita punya YouTube live pun kita dah tengok. Okey, baru-baru ni kita buat undian untuk Super League. Okay, sebelum tu aku tunjuk dulu untuk Super League, Piala Super. Okay, aku tunjukkan dulu Okay, untuk yang korang nampak sekarang kalau korang tengok nampak sekarang adalah kita punya undian. Okay, setelah diundi pada hari Selasa malam. Okay, pukul 8 malam, dan kita dah letak tim-tim yang terlibat dalam stage ni, stage round 16. Okay, inilah keputusan dia. Okay, kalau aku besarkan lagi. Okay, mungkin korang tak nampak benda ni. Okay, untuk round 16, 16 stage 16. Okay, 16 team squad. Okay, Xavi bertemu Pires. Okay, Drogba bertemu Maradona. Balak Puyol ni tim yang aku rasa favourite dua ni. Aku punya favourite lah. Okay, Pele dengan Pirlo. Okay, kemudian Inzaghi, Vidic, Cole, Beckham, Torres dengan Gerrard, itu dengan Baresi. Okay, kalau ikut pada game kita ada timbal balik. Okay, timbal balik iaitu perlawanan yang ke-12, game week ke-12 dan game week ke-13. Untuk quarter final kita ada game week ke-14 dan game week ke-15. Semi final kita ada game week ke-16, game week ke-17 dan seterusnya lah. Okay, dan akhir sekali game week ke-19 kita dah close untuk final. Itu untuk round 1 untuk Piala Super. Jadi kita menunggu game week ni. Semakin, kalau kau tanya aku, semakin seronok, semakin rancak benda ni. Okay, kita nak tengok. Lagi-lagi tim yang aku rasa aku favourite, squad yang favourite pada aku, Balak Puyol adalah dua favourite aku. Okay, jadi kita tunggu keputusan dia. Okay, kita berbalik pada prediction kita minggu ni. Sebelum aku bercerita pasal prediction aku game week minggu ni, okay, game week ke-12, banyak benda perkara yang kita tahu. Okay, satu ialah international game. Ada beberapa player yang injured, jadi agak bermasalah sikit kat sini. Jadi kita nak tengok mana player yang sepatutnya ada dan sepatutnya yang tak ada. Ramai lagi memilih berfikir sama ada captain pun pada aku agak menarik juga. Jadi ada yang berfikir nak terus dengan Salah, ada berfikir nak Son. Kalau ikutkan perlawanan yang agak menarik selepas ni, Spurs agak mudah. Jadi itu kita akan cerita sekarang. Okay, jadi sebelum aku mulakan, kita cerita pasal point aku minggu ni. Okay, bukan minggu ni, minggu ke-11, game week ke-13, game week ke-11. Okay, point ni agak tak berapa nak tinggi 50-an, tapi better lagi lah daripada game week yang 10 yang aku rasa. 56 point aku. Okay, aku naik 342 naik ke 311. Kemudian ranking overall 1,334,171 kalau ikut rank overall. Okay, agak menarik sikit lah, berbeza dengan sebelum ni. Kalau kau tengok game week ke-9, game week ke-10, aku agak menurun. Jadi aku berfikir apa sepatutnya aku buat untuk tim aku. Dan kalau ikut pada aku punya view game week history, aku boleh nampak kat sini setiap kali aku buat pertukaran, game week ke-9 aku buat pertukaran sebanyak 2 player. Game week ke-10 aku pertukaran sebanyak 3 player. Jadi point yang agak tak berapa cantik. Point pada aku cantik. Game week ke-9 tu pada aku cantik juga, 63. Tapi mungkin disebabkan pertukaran pemain yang aku rasa banyak aku hit, jadi aku masalah kat situ. Jadi kedudukan rank tu agak jatuh. Okay, jadi kemudian game week ke-10 aku point 31, agak menurun juga. Okay, walaupun kita tahu lah game week ke-10 tu aku rasa tak banyak yang cantik point, banyak yang tercedok juga. Masuk game week ke-11, aku mula balik, aku fikir balik apa yang perlu aku buat, iaitu aku buat pertukaran satu player saja. Jadi aku tak hit sampai negatif 4, aku tak hit sampai negatif 8. Jadi
Itu yang aku buat. Jadi untuk game week ke-12 aku masih berfikir lagi sama ada aku nak hit atau tak. Jadi kalau ikut pada percaturan aku terasa macam nak hit, sebab aku nampak ada beberapa player yang aku rasa boleh bawa ke tengah untuk 2-3 minggu yang akan datang ni, iaitu game week ke-12, ke-13, ke-14 dan seterusnya lah. Okay, itu point aku. Jadi kita bercerita pasal game week ke-11 mengenai fokus aku. Okay, kalau ikutkan fokus result aku, kalau ikut prediction aku game week 11, ada beberapa player yang aku rasa point cantik, yang tak cantik. Jadi kita cerita pasal game week yang tak berapa nak cantik, player yang tak berapa cantik dalam prediction aku, iaitu 4 bro. 4 player yang aku rasa tak berapa nak menarik. Chilwell dengan seri dengan beli satu sama. Sun pun seri dengan Everton 0-0. Lalu Norwich Brentford kalah dengan Norwich 2-1. Kemudian Leeds United Leicester City seri dengan Leeds United satu sama. Kalau ikutkan poin-poin semuanya 2-3, 2-2, aku rasa tak berapa nak cantik. Lagi-lagi Sun yang aku rasa sepatutnya belum menunjukkan apa yang dia boleh buat untuk dalam team Spurs, iaitu kemasukan Conte, iaitu manager baru dalam Spurs. Aku rasa patut menjadi impact. Tapi kalau ikut pada statistik aku nampak sini, tak ada apa-apa shoot daripada Sun, tak ada on target daripada Sun. Kalau ikutkan aspek goal pun tak ada, kosong. Yang itu aku nampak agak kecewa sikit aku. Chilwell pula pada aku tak ada nak, aku tak kena Chilwell di body, aku tak kata nak aku kecewa sangat, tapi Chilwell dalam tim aku. Jadi aku rasa agak terkesan sikit bila Chilwell tak ada point kat situ, 2 saja. Sebab aku expect yang Chelsea akan menang dengan Burnley. Okay, tapi kalau ikutkan game tu aku nampak Burnley better lah, agak bagus berbanding dengan tim-tim yang lain dah sebelum ni. Chelsea lawan bagus sebenarnya Burnley. Okay, iaitu aku nampak point yang agak tak berapa cantik untuk Chilwell. 2-3 shoot ada shoot, tak ada masalah. Berbanding dengan Sun, aku rasa better lagi Chilwell daripada Sun. Itu yang aku nampak. Okay, dari segi aspek gol aku boleh nampak 0.12, 1 kipas 0.16, aspek assist, iaitu yang kita boleh tengok dalam permainan Chilwell dalam game week 11 iaitu Turmuna Burnley. Kemudian untuk Vardy pula, aku nak kata aku terlalu memandang tinggi sangat Vardy tak untuk game week ke-11. Sebab kita tahu yang permusuhan antara Leicester City dengan Leeds tu pada aku boleh katakan patutnya Leicester menang lah game tu. Tapi berbeza sebenarnya kalau ikutkan, agak berbeza. Okay, kejap okay, agak berbeza. Aku expect yang Leicester City akan menang, tapi agak bagus Leeds dekat home sendiri. Okay, 2 point kat situ. Ada satu shoot on target, 0.02 expect goal. Kalau ikut pada jaringan aku boleh katakan okay, kalau ikutkan jaringan aku boleh katakan satu sama Leicester City. Okay, kalau ikut perlawanan aku boleh katakan yang Leeds leading dulu minit ke-26 dan minit ke-28 baru Barnes goal. Okay, akhirnya Barnes goal juga akhirnya dalam game 11 baru Barnes goal. Okay, itu beberapa player. Dan Mbeumo aku boleh cakapkan salah satu player yang sepatutnya aku rasa lebih daripada apa yang aku target, iaitu 2 point kat sini. Kalah dengan Norwich 1-2. Okay, main dekat home Brentford. Kalau ikutkan shoot pun 1 shoot on target. Ada 3 kipas agak tinggi berbanding dengan 4 player yang ada ni. Okay, itu bagi player yang tak menjadi. Kita bercerita player yang menjadi untuk game week 11, iaitu Salah dan Gallagher. Yes, kalau aku cakap Gallagher antara yang terbaik lah sebenarnya. Okay, dalam game ni, dalam prediction aku ni, point 11 bro. Okay, kalau ikut pada shoot, 2 shoot on target, 2 shoot 1 on target, 0.46 expect goal, 4 kipas dan 0.19 expect assist. Lebih better sebenarnya daripada Salah kalau ikutkan. Tapi dalam perlawanan antara Liverpool dengan West Ham, aku boleh kata West Ham lagi bagus sebenarnya. Okay, dalam segi bertentang mata dengan Liverpool, aku rasa lebih bagus berbanding dengan aku tak boleh nak sebut lah. Berbanding dengan tim-tim lain lah. Aku nak sebut aku tak boleh tahan, aku kena sebut berbanding tim-tim lain.
ada naluri nak melawan sebenarnya West Ham ni. Itu yang seronok daripada West Ham untuk musim ni. Aku nampak betul-betul West Ham betul-betul sungguh-sungguh untuk fight dengan tim Liverpool. Okey, kalau ikut pada kedudukan table pun aku boleh katakan West Ham kedudukan yang ketiga. Aku rasa yes, ini yang sebenarnya kita nak. Kalau kau tanya aku, bukan team yang kita nak, bukan player yang kita nak. Sebenarnya kalau kau tanya aku sebagai penonton, aku lebih suka melihat game tu agak menarik. Aku rasa aku seronok nak tengok. Itu je aku cakap. Tengok macam contoh West Ham dengan Liverpool. Walaupun kalau ikutkan pada perlawanan tu, aku boleh katakan West Ham leading. Okay, West Ham leading dengan jaringan Alisson yang pada aku aku boleh kata on goal lah juga. Okay, bola tu on goal. Orang kata salah tepis boleh kata untuk Alisson. Aku rasa bola tu masuk ke dalam. Aku pun sendiri ada Alisson dalam aku punya team aku. Jadi agak tak cantik point. Kalau ikutkan point kat sini adalah lebih kurang negatif 1. Okay, untuk Alisson agak terceduk. Okay, rasanya minggu tu ramai yang keeper yang terceduk. Aku rasa beli punya Brighton punya keeper pun, yes, Sanchez pun kena kad merah masa tu dalam minggu-minggu 11. Ramai meletakkan Sanchez, kenalah. Okay, Alisson pun ramai meletakkan Alisson, terceduk lah juga. Okay, dalam game week 11 aku boleh katakan banyak kad merah. Okay, Everton, Tottenham Hotspur pun ada satu kad merah, iaitu Holgate kena kad merah. Kemudian Arsenal dengan Watford pun ada satu kad merah, iaitu Kuchka. Okey, tak salah aku sebutan. Betul tak sebutan aku? Kalau tak betul, betulkan Okey. Untuk Liverpool dengan West Ham, selepas jaringan on goal Alisson tu barulah nampak satu tentangan daripada Liverpool, iaitu kalau ikutkan Alexander-Arnold ada satu jaringan gol daripada assist daripada Salah ada point kat situ. Lepas tu dua jaringan selepas tu adalah jaringan West Ham, menjadikan kedudukan 3-1 sebelum Origi jaringan gol. Iaitu yang kita nak tengok. Bab masuk gol kita cerita pasal bab lain, tapi aku cakap aku boleh katakan kedua-dua tim ni agak menarik sebenarnya. Liverpool dengan aku boleh respect pada Liverpool pasal dia melawan juga, walaupun dia bertemu dengan West Ham tu dekat away lah sebenarnya. Okey, aku boleh bagi kredit pada game week ke-11 aku boleh bagi kredit pada West Ham. Itu aku cakap. Gallagher, satu player yang rasa sepatutnya dalam tim masing-masing kena ada. Mamat ni bagus bro. Okey, memang bagus. Perlawanan selepas ni pada aku agak-agak menarik juga untuk Gallagher. Kalau ikutkan perlawanan seterusnya, Crystal Palace akan bertemu dengan Burnley minggu ni, akan bertemu dengan Aston Villa minggu ni, akan bertemu dengan Leeds United sebelum dia bertemu dengan Manchester United dalam game week ke-15, lebih kurang 5 Disember tak salah aku. 5 Disember, yes, 5 Disember. Jadi guys, inilah aku punya forecast result untuk game week ke-11. Okay, kita bercerita pasal prediction kita. Okay, ya you know lah. Okay, untuk forecast result kita dah selesai. Kita bercerita pasal prediction kita minggu ni. Yes, kalau kau tanya aku menunggu sebenarnya international break, international game yang ada minggu lepas, agak-agak aku bosan kat sini sebenarnya. Kita ada game, jadi kita berehat. Jadi banyak benda yang aku buat. Aku pun sibuk dengan assignment aku, dengan aku nak settle down aku punya kerja. Okay, guys, okay, untuk prediction player game week ke-12. Okay, first aku nak bercerita pasal, yes, aku masuk sekali lagi San, iaitu kalau ikut perlawanan. Okay, perlawanan Spurs akan bertemu dengan Leeds United lepas ni, akan bertemu dengan Burnley lepas ni, akan bertemu dengan Brentford lepas ni, dan akan bertemu dengan Norwich. Kalau ikut pada FDR dalam Fantasy Premier League, aku boleh katakan yes, agak menarik San ni. Aku boleh katakan ini adalah satu player yang aku rasa aku nak sangat letak balik. Okay, sebelum ni aku dah ada player ni. Okay, jadi kalau kau tanya aku nak rasa macam nak letak balik. Yang ni aku cakap mungkin akan ada hit daripada aku untuk tim aku, iaitu pemasukan San.
Tapi aku berfikir, setelah aku berfikir mungkin itu kita akan cerita akan datang. Tapi aku rasa perlu aku masukkan Sun untuk game week sekarang. Ya ini aku cakap dalam aku punya awal-awal dalam aku punya video ni aku dah letak di situ. Time for scam. Jadi mungkin ada benda yang korang boleh fikir sama ada nak masuk player lain. Tapi kalau kau tanya aku, ini adalah satu player yang aku rasa konsisten waktu sekarang untuk diletakkan dalam tim korang. Selain daripada tu, aku boleh kata Spurs punya player adalah Reguilon. Okay, Reguilon tu pun pada aku agak menarik juga. Okay, pada awal-awal musim masa Nuno menjaga, okay, agak menarik sebenarnya. Selepas kita boleh tahu yang Conte take over daripada Nuno. Okay, jadi kalau kau tanya aku, Conte dah ada player yang ada, cuma dia perlukan mantapkan lagi dari segi performance player tu pada aku. Sun, okay, kalau ikutkan pada aspek daripada statistik, aku boleh katakan masa lawan game dengan Everton 0-0 tu, aku boleh kata tak berapa function. Okay, kosong shoot, kosong on target, 0.0 aspek goal. Main 90 minit bro. Okay, kat mana letak, ke mananya perginya Sun dalam game tu. Tapi aku meletakkan Sun ni sekali lagi dalam prediction aku. Okay, untuk minggu ni game week 12. Jadi kita akan tunggu apa keputusan dia untuk minggu ni dia akan bertemu dengan Leeds United. Okay, player yang kedua pada aku minggu ni adalah Rudiger. Kalau ikut pada perlawanan awal pada game week ke, tak silap aku game week ke berapa ya? Okay, game week ke tujuh. Okay, game week ke 7 aku boleh kata Chelsea antara tim yang agak mudah sebenarnya. Okay, bertemu dengan Southampton, bertemu dengan Brentford, akan bertemu dengan Norwich, bertemu dengan Newcastle, bertemu dengan Burnley. Kalau ikut pada 5 perlawanan ni, aku boleh katakan 3, 1, 7. Okay, 3. Okay, daripada 5 perlawanan tu, aku boleh kata 4 perlawanan adalah menang daripada Chelsea. Jadi, aku boleh, macam aku cakap lah, game week ke-11 aku memang aspek gila yang akan Chelsea ni akan menang dengan Burnley. Sekurang-kurangnya 2-0 atau 3-0. Tapi berbeza sebenarnya, agak bagus Burnley dekat belakang. Tapi sekali lagi aku meletak Rudiger dalam aku punya prediction aku untuk game week ke-12. Kalau kau tengok 5.9 price, 53. Okay, point total kalau ikut pada game week dia pula, aku boleh katakan boleh lah, okay, membanding dengan lain. Lepas tu untuk last game bertemu dengan Burnley, aku boleh katakan 90 minit. Daripada aspek daripada segi statistik, last game tu aku boleh katakan Rudiger agak bagus sebenarnya. 3 shoot, 0.355 aspek goal, 2 kipas, 0.14 aspek assist. Aku boleh katakan musim ni, aku boleh katakan Chelsea antara yang menggunakan defense sebagai man utama untuk jaringkan gol. Yes, James, Chilwell, Rudiger, Christensen pada aku agak-agak bagus. Satu lagi Aspi agak bagus sebenarnya. Itu yang Tuchel cuba bawa untuk Chelsea punya team sekarang. Okay, bertemu dengan Leicester City minggu ni. Okay, kalau ikut pada perlawanan, aku boleh katakan Chelsea Leicester City Okay, daripada segi match aku boleh katakan kesemuanya, okay, daripada 3 perlawanan yang bertemu Chelsea Leicester City, aku boleh katakan 2 adalah kemenangan kepada Leicester City. Satu saja kemenangan Chelsea, iaitu pada kalau ikutkan 19 bulan 5 2021, menang 2-1. Okay, kalau ikut itu antara salah satu player yang aku letak dalam untuk prediction untuk game week 12. Itu 2 player. Okay, kita dah masuk defense, kita dah masuk satu midfield. Kemudian kita bercerita 2 lagi player, iaitu 2 midfield yang aku rasa perlu aku letak juga dalam prediction aku ni, iaitu Jota dan Bowen. Okay, Mane tak silap aku injured. Okay, kalau ikut pada line up Fantasy Hub, okay, kalau tengok pada Liverpool punya game, okay, line up Jota Mane masih lagi dalam
dalam prediction line up. Okay, trending as normal should be fine. Okay, Mane ribs problem. Okay, dalam fantasi hub mengatakan Sadio Mane training macam biasa, should be okay. Okay, iaitu yang aku dapat info daripada fantasi hub. Tapi untuk game kali ni aku merasakan aku letakkan Jota untuk dalam game ni. Akan bertemu dengan Arsenal minggu ni. Okay, main kat home. Kalau dari segi statistik game week 11 aku boleh katakan agak bagus sebenarnya. 2 shoot kat situ, 0 on target, 0.02 expect goal, 2 kipas, 0.09 expect. Kalau kau tanya aku, berbeza sebenarnya kalau mana Jota dengan Firmino, agak berbeza. Aku lebih suka Firmino diletakkan dalam tim Liverpool berbanding dengan Jota. Kalau ikutkan pada cara permainan Jota, aku lebih katakan dia banyak cuba nak buat gol sendiri. Okay, berbanding dengan Firmino yang rajin sebenarnya. Kalau kau tanya bijak dalam segi atas padang, aku boleh kata Firmino agak bijak. Dia tak perlu menggunakan kekuatan, dia tak perlu sangat nak kejar gol, tapi dia hanya perlu kemenangan dalam game, apa-apa game. Okay, iaitu yang aku nampak pada Firmino. Itu untuk Jota, untuk prediction aku untuk game week ke-12. Dan kali ni aku meletakkan Jota. Okay, kali ni aku meletakkan Jota. Okay, first time aku letakkan Jota. Okay, mungkin ada yang terlepas sebelum ni, aku terlupa ke apa, tapi aku rasa first time aku letak Jota. Kemudian player yang keempat aku letak Bowen, iaitu West Ham punya game. Okay, player. Cuma masalah pada Bowen ni agak tak berapa best untuk dipegang dalam kedudukan yang lama, iaitu selepas minggu ke-12 ni akan bertemu dengan Wolves. Okay, kemudian dia akan bertemu Man City, kemudian akan bertemu dengan Brighton, kemudian akan bertemu dengan Chelsea. Perlawanan yang pada aku agak susah sebenarnya. Tapi kalau sekiranya dia bertemu dengan Man City, dengan Chelsea, dia boleh fight gila-gila seperti dia bermain dengan Liverpool, aku rasa agak mudah sedikit untuk West Ham berada dalam kedudukan yang terbaik dalam season kali ni. Okay, dari segi point, okay, point agak tinggi kalau ikutkan game week game week ke 7, game week 11, tak salah game week ke 7 kot, 7, 8, 9, 10, 11, yes, game week ke 7, start game week ke 7, point Bowen agak menarik sebenarnya. 7, 6, 3, 11, 9, last game bertemu dengan Liverpool tu 9 point dia agak menarik sebenarnya. 90 minit main, ada dua assist, 6 point kat situ. Kemudian ada satu bonus yang diberi. Okay, satu shoot, okay, 0.0 on target, 0.04 expect goal. Dari segi kipas yang pada aku agak tinggi juga, 2 kipas yang 0.86 expect assist. Kalau ikut pada perlawanan bertemu dengan Liverpool, aku boleh katakan kedudukan Bowen tu sendiri adalah sebelah kanan attacking. Jadi agak mudah sebenarnya untuk dia, sebab lebih banyak menyalurkan bola pada Antonio ataupun Fornal yang boleh kita katakan sebagai attacking midfield untuk belakang Antonio, iaitu Bowen. Okay, jadi aku rasa aku meletakkan Bowen untuk kali pertama juga. Aku letakkan Bowen dalam aku punya prediction untuk game week ke-12. Dua player lagi aku ingin bercerita sekarang ni adalah dua player prediction aku adalah Jesus dan Ronaldo. Aku tak tahu Jesus akan berada dalam line up atau tak, sebab kalau ikut pada Fantasy Hub, yes, Jesus ada dalam kedudukan tu. Okay, tak ada masalah. Ada masalah pada Jack Grealish. Okay, Jack Grealish ada masalah sikit untuk masa problem. Okay, iaitu yang aku nampak. Itu yang ada pada Man City punya line up, yang prediction dalam Fantasy Hub. Cuma agak tinggi sebenarnya untuk harga untuk Jesus, 8.7. Okay, dari segi game week aku boleh katakan boleh berbanding dengan ni, tapi dia bertemu minggu ni akan bertemu dengan Everton. Jadi kalau perlawanan history sebelum ni, aku boleh katakan Man City dengan Everton ada sejarah yang aku rasa boleh katakan kemenangan yang agak-agak besar sebenarnya untuk Man City. Okay, perlawanan 23 bulan 5 2001. Okay,
5-0 jaringan daripada jaringan Man City. Okay. Kemudian sebelum tu FA Cup lawan Everton 2-0. Okay. Kemudian 1892-2001 ada juga jaringan 3-0. Kalau ikut pada perlawanan tu, aku boleh katakan Foden, Jesus, De Bruyne yang aku rasa patut-patutnya kena ada dalam korang punya team. Tapi tu aku cakap, untuk game week akan datang, adakah berbaloi sebenarnya nak meletakkan player Man City ni? Kalau player Man City ni agak sebenarnya kita nak berkira-kira sebenarnya nak ambil atau tak. Iaitu yang masalah pada aku. Kadang-kadang bila ambil terceduk dekat situ, agak rugi sebenarnya. Okey, macam aku mengambilkan Chilwell minggu lepas, ambil Mason Mount lah sebelum ni. Sebelum aku 2 minggu ada Mason Mount. Jadi minggu ke 11 tu agak terceduk sebenarnya. Okey, dengan Mason Mount last minute baru masuk untuk game tu. Yes, aku betul-betul kecewa gila siut itu. Memang kecewa gila. Jadi untuk Jesus kali ni aku meletakkan sekali lagi Jesus. Okey. Mungkin sebelum ni aku dah letak Jesus, tapi untuk kali ni untuk prediction game week 12 aku meletakkan prediction Jesus sebagai aku punya target. Okey, target aku. Jadi daripada segi statistik aku boleh kata 1 shoot, 1 on target, 0.19 expect goal, 3 key pass, 0.17 expect. Agak tinggi sebenarnya untuk key pass, agak tinggi sebenarnya. Bertemu dengan Everton minggu ni, dan kemudian akan bertemu dengan West Ham, kemudian akan bertemu dengan Aston Villa, kemudian akan bertemu dengan Watford. Itu Jesus. Kemudian satu lagi player yang aku patut sebut juga dalam ni adalah Ronaldo. Perlawanan kali ni dia akan bertemu dengan Watford. Okey, dari segi perlawanan aku boleh katakan pertemuan Man U dengan Watford, Man U dengan Watford. Okay, main dekat away. Dari 3 perlawanan yang ada sebelum ni, aku boleh katakan 2 kemenangan. Okay, 2 kemenangan daripada Manchester United. Kemudian 1 kemenangan Watford. Itu pun kemenangan tu tahun 2019. 2020 sekali menang 3-0. Game week FA Cup menang 1-0 dengan Watford. Aku tak boleh nak kata ini sebagai kita punya main utama kita sebagai untuk masukkan kemenangan tu. Tak, aku tak boleh cakap macam tu. Sebab dalam benda ni macam-macam boleh jadi. Rekod tak semestinya boleh menyatakan okey, tim tu akan menang. Tak. Okey. Tapi ini sebagai orang kata aku punya pendapat aku. Okey, pendapat aku, mungkin cara aku. Okay, tapi kalau tanya aku expect yang Man U akan bagi tentangan untuk Watford sebab akan bertemu dengan Watford dekat away. Jadi kalau ikut pada prediction aku mengatakan Ronaldo. Okey, dalam ni. Selain Ronaldo, aku boleh katakan Greenwood. Okey, salah satu player yang aku rasa nak juga aku nak letak dalam tim aku, tapi aku fikir kita duit punya tak banyak dan pertukaran tu hanya satu saja kita dapat free. Jadi kalau sekiranya kalau kita lebih daripada satu, mungkin akan jadi hit, akan tolak daripada total point kita. Jadi agak rugi sebenarnya. Ini adalah 6 player yang aku predict minggu ni, game week 12. Macam aku cakap sebelum ni, ini bukan adalah tim yang betul-betul aku rasa nak letak dalam tim aku. Ini sebagai aku punya watchlist lah. Sekiranya kalau contoh menjadi, mungkin aku berfikir sama ada letak lagi-lagi 2-3 player ni aku rasa aku perlu berfikir, iaitu Son dan Bowen. Pada aku dua player ni aku rasa kena berkira juga. Kalau bagusnya Son untuk game week 12 ni, mungkin kita boleh bawa kita, ataupun aku bawakan Son masuk dalam tim aku. Yes, kita kena tunggu dalam hari Sabtu ni, InsyaAllah pukul 5. Kalau tak ada PAL, aku akan live macam biasa. Sebab aku ada kerja di luar. Jadi mungkin aku ada peluang. Kalau ada peluang, aku akan live macam biasa. Tapi mungkin tak berada dalam situasi sekarang lah, dalam location sekarang. Okay, jadi apa-apa hal, terima kasih pada korang yang dah tengok aku punya video ni. Terima kasih sebab dah subscribe. Terima kasih juga komen, dan aku berterima kasih banyak pada korang yang sentiasa banyak support aku, sentiasa banyak menyokong aku. Jadi kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum bro. Aku Amy, bye.